Dan kita akan kata, takkanlah dia ni nak bohong. Nampak? Dia ni pakai serban, pakai jubah, pakai tongkat, mai dengan selendang. Bila cerita tentang kepribadian Nabi, takkan dia nak bohong, Ustaz? Nampak? Ni masyarakat yang fanatik, tuan-tuan. Masyarakat yang ta'assub, masyarakat yang tak mau nak berfikir, yang dipanggil sebagai jumud, yang beku, tak mau nak fikir hak mana yang sahih, hak mana yang betul, kerana zaman sekarang bukan zaman telan dah, tuan-tuan. Berkenaan dengan kucing Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kucing Nabi ini dikatakan namanya sebagai Mu'izzah. Yang mana kucing ni, tuan-tuan, sekali kita nak baca riwayat dia, disebut yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ini ada seekor kucing yang nama dia Mu'izzah. Dikatakan suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak ambil jubah. Nabi nak ambil jubah, dan kucing yang bernama Mu'izzah ni, tuan-tuan, dia tidur di jubah Nabi. Kucing, tuan-tuan, nama kata kucing, satu binatang yang cukup manja dengan manusia berbanding dengan binatang-binatang yang lain. Kucing ini antara binatang yang tawafina alaikum, kata Nabi. Dia pusing dekat kita punya kaki. Dia duk tawaf, dia duk pusing dekat kaki kita. Dan bila kita baca riwayat ini, dikatakan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ada juga kucing yang nama Mu'izzah. Yang mana kucing ni ketika mana Nabi nak ambil jubah dia, kucing ni tengah tidur di atas jubah Nabi. Maka dalam riwayat ni kata Nabi sallallahu alaihi wasallam punya sayang dekat kucing ni, Nabi potong jubah tu supaya tak gerak kucing tu. Dalam riwayat ni kata kucing tu tidur dekat bahagian jubah Nabi, bahagian lengan, kain, bahagian tangan ni, lengan ni. Kucing tu tidur dekat lengan Nabi. Dan dalam riwayat ni kata Nabi potong lengan tu. Nabi ambil jubah tapi Nabi tak gerak, tak usik dia. Dalam riwayat lain pula mengatakan ketika Nabi balik ke rumah, kucing yang kata Mu'izzah ini dia terbangun seolah-olah dia menundukkan sujud kepada tuannya. Ini lagi satu benda pelik. Dia nampak, dikatakan dia nampak Nabi, dia tunduk sujud. Sebagai balasan, Nabi SAW akan usap kepala dia, dan Nabi SAW akan ambil dia, belai dia. Ni riwayat mai dekat kita. Nabi SAW selalu mengendong Mu'izzah ini, dan Nabi suka letak di paha dia. Dan salah satu daripada sifat Mu'izzah ni, yang kata kucing Nabi ini, yang paling dia suka buat, iaitu bila bunyi sahaja azan, maka dia pun akan sama-sama mengeluarkan suaranya seolah-olah ikut azan tu. Tuan-tuan, ni riwayat dok mai kat kita lagu ni. Kepada para sahabat pula Nabi pesan supaya sayanglah kucing peliharaan seperti mana menyayangi keluarga sendiri. Tuan-tuan, ni cerita berkenaan seekor binatang yang nama dia kucing. Kalau nak cerita tentang kucing tak jadi masalah, tuan-tuan. Tapi yang bermasalah apabila dia ini berkaitan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila berkaitan dengan susuk tubuh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasul Allah, maka kita perlu pastikan adakah kisah kucing yang bernama Mu'izzah ini yang tadi kita tengok, kita baca riwayat kata Nabi tak gerak dia, Nabi potong jubah, Nabi tak usik, Nabi biar dia tidur. Lepas tu pula bila dia nampak Nabi, dia akan terpa mai dekat Nabi, Nabi usap dia, Nabi gendong dia. Lepas tu pula dalam riwayat ni kata apa? Bila dengar saja azan, Nabi akan tengok muka dia pula akan mengeluarkan suara seolah-olah lantunan suara azan tu dia pun sama-sama.
Kisah ini tuan-tuan sangat masyhur di kalangan kita. Ada orang sampai berbubuh nama kucing dia Mu'izzah dah. Dia pun kata inilah kucing Nabi, sempena nama kucing Nabi. Tuan-tuan, mari kita tengok apa kata ulama. Kisah ini sangat menarik, dia kata. Betapa seorang sehebat Nabi menyayangi kucing yang teramat-amat sangat Nabi sayang kucing. Namun kisah tentang kucing peliharaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan dengar baik-baik, tidak disebut sama sekali dalam mana-mana kutubul hadis. Kisah berkenaan kucing Nabi, kucing peliharaan Nabi, bahkan nama dia pula Mu'izzah ini tak ada dalam disebut mana-mana kitabul hadis ataupun kitab-kitab yang lain. Maka Syekh Abdul Rahman Al-Faqih dia mengatakan bahawa kisah ini ialah palsu, tuan-tuan. Tuan-tuan, inilah yang paling kita takut apabila kita mendengar satu-satu kisah yang mana disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila kita melihat dari sudut pandangan para ulama hadis berkenaan kisah tersebut, maka kita dapati an-nuqatul hadis, kritikan hadis, ulama-ulama sebut antaranya kisah yang tadi kita baca ialah palsu. Kisah palsu. Bila kisah palsu, tuan-tuan, kalau bahasa hadis dipanggil maudhu'. Maudhu' ni maknanya buat satu-satu benda, reka satu-satu benda, sandar kepada Nabi. Nak bagi hujah cerita tu kuat, boh atas nama Nabi, kata Nabi ada kucing yang bernama Mu'izzah ni, tuan-tuan. Tuan-tuan, nak sandak atas kita, sandak lah. Nak tandak kepada siapa pun sandak lah. Tapi janganlah sandar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ini seorang Rasul yang kita sebagai umat dia sepatutnya kita kena pelihara ketulinan dan kesahihan. Apa jua yang datang berkaitan dengan susuk tubuh yang bernama Muhammad ibni Abdillah ni, ini tanggungjawab kita sebagai umat, tuan-tuan, bahawa kita sayang kepada Nabi kita. Maka jangan diletakkan Nabi kita dengan cerita-cerita palsu. Tak boleh. Tanggungjawab kita sebagai umat, kita kena ambil peduli berkenaan benda ni. Sungguh pun kita kata, ni cerita Ustaz. Cerita, bila dia kait dengan Nabi, tiba-tiba cerita tu dongeng, tuan-tuan. Nabi bukan dongeng. Kalau cerita dongeng hak lain, cerita apa? Hak berangan-berangan ni, tuan-tuan, hak dalam masyarakat Melayu ni, sang kancil ke apa, hak tu tak ada masalah. Tapi bila cerita disandarkan pada Nabi, rupa-rupanya cerita tu cerita palsu. Dia jadi satu keadaan yang mana boleh menjadikan hukum, tuan-tuan. Nabi SAW yang nama kata hadis ni, ma udhifa ila Nabi SAW min qawlin au fi'lin au taqririn. Apa jua yang disandarkan kepada Nabi min qawlin, perkataan Nabi, perbuatan Nabi ataupun takrir Nabi. Kalau mai cerita tentang kucing ni, tuan-tuan, cerita tentang kucing Nabi bela kucing, dia jadi hukum apa kat situ? Seolah-olah umat Nabi pun kena bela kucing. Nampak, tuan-tuan? Hani bila kita melihat pandangan para alim ulama hadis, ulama hadis kata hani adalah palsu. Tapi cerita tu mai di tempat kita, itu yang bermasalah. Bila dia mai di tempat kita, tambah-tambah pula masyarakat yang fanatik, masyarakat yang ta'assub, dizahirkan pula, dikeluarkan pula daripada lisan-lisan penceramah, lisan-lisan pendakwah, di meja-meja penceramah keluar cerita-cerita yang macam ni di depan khalayak ramai, tanpa melihat status cerita tersebut. Maka orang bawahan, orang biasa macam kita ni, tuan-tuan, bila dengar, terima.
Dan kita akan kata, takkanlah dia ni nak bohong. Nampak? Dia ni pakai serban, pakai jubah, pakai tongkat, mai dengan selendang. Bila cerita tentang kepribadian Nabi, takkan dia nak bohong, Ustaz? Nampak? Ni masyarakat yang fanatik, tuan-tuan. Masyarakat yang ta'assub, masyarakat yang tak mau nak berfikir, yang dipanggil sebagai jumud, yang beku, tak mau nak fikir hak mana yang sahih, hak mana yang betul. Kerana zaman sekarang bukan zaman telan dah, tuan-tuan. Boleh saya guna kalimah telan? Bukan zaman telan bulat-bulat dah. Zaman lah ni zaman teknologi, tuan-tuan. Zaman yang boleh disemak satu-satu benda yang terbit keluar daripada mana-mana pihak. Tuan-tuan boleh search, tuan-tuan boleh cari. Status hadis lah ni banyak dah untuk kita buat semakan hadis. Kita boleh cek, kita guna telefon kita, pada dok guna untuk Facebook, pada dok guna untuk Instagram. Kita tak pernah sekali nak semak hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab kalau kita ada sifat kita nak mengetahui adakah hadis ini sahih ataupun tidak, ini satu petanda bahawa kita sayang sangat kepada Nabi. Kita nak yang sahih dan tulen sahaja yang berkaitan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kisah-kisah macam ni, tuan-tuan, banyak di tempat kita. Yang ni bukan kita yang kata, tapi kita nukilkan, kita nakalkan kalam ulama. Ulama yang kata hadis ni, kisah ni palsu. Bukan kita pandai-pandai. Kita bukan alim tak mana pun, tuan-tuan. Kita orang biasa. Tapi bila kita baca kitab, kita jumpa benda-benda ni, maka ad-da'wah untuk mengajak masyarakat ke arah kembalilah kepada kesahihan, ketulinan hadis. Tu saja, tuan-tuan. Bukan kita pandai-pandai pergi hukum, oh kisah kucing ni palsu, siapa kita nak hukum? Tapi yang kita sebut adalah ulama yang mengatakan bahawa hadis ini adalah hadis palsu. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, mukaddimah kuliah kita hari ni, tuan-tuan, memang tiap-tiap kuliah mukaddimah ni dia memang saya nak baca hadis-hadis macam ni supaya kita nampak gambaran. Dalam masyarakat kita, riwayat-riwayat palsu muntasyirah, berkembang terlalu dahsyat. Sebelum ni kita pernah cerita tentang isu berkenaan apa, tuan-tuan? Isu labah-labah buat sarang. Labah-labah buat sarang di gua waktu hijrah Nabi SAW daripada bumi Makkah ke bumi Madinah. Kita faham bahawa labah-labah buat sarang, burung pati bertelur, apa dia lagi? Mengkarung, tarik duri. Yang kita faham bila kita melihat pandangan para alim ulama sirah dan hadis, kita dapati bahawa kisah itu tak benar. Nampak, tuan-tuan? Tambah-tambah pula kisah-kisah yang saya sebut berkenaan bila disebut mai daripada Ibnu Ishaq. Kisah-kisah yang datang daripada Ibnu Ishaq banyaknya mirip kepada Syiah, tuan-tuan. Kisah Sayyidina Ali tidur di tempat Nabi SAW dalam peristiwa hijrah Nabi, yang kita faham orang kafir Quraisy kepung rumah Nabi. Bila Petrapa masuk tengok-tengok, bukan Nabi, rupanya Ali yang dia tidur. Kita tengok daripada kecil, kita dah dengar cerita tu daripada kecil. Tapi bila kita mai dalam pengkajian, penyelidikan, kita dapati bahawa kisah ini, Allahu Akbar, ada mirip kepada Syiah kerana mengagungkan Sayyidina Ali dalam kisah ni. Kenapa Ali pula yang pergi tidur di tempat Nabi? Tak ada orang lain kah? Nampak, tuan-tuan? Ini zaman bukan zaman hak telan dah, tuan-tuan. Kita berada di zaman abad ke-21 ini, zaman yang kita boleh menggunakan phone kita ini, kita semak, kita jaga diri kita daripada tertelan benda-benda yang tak sahih ni.